At Alicia side. Hi guys, Assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel. Thank you so much datang korang. Just like, comment and subscribe dekat Putera punya YouTube channel. Okay, so hari ni Putera come back dengan korang mengenai satu kisah yang dikatakan cerita ni sebenarnya adalah cerita ataupun kisah yang benar, which is benda tu tak lari jauh lah daripada industri perfilman, okay, India sendiri. Iaitu kalau korang tahu sebenarnya Shah Rukh Khan sendiri dan juga Deepika Padukone, diorang memintangi filem ni, and Shah Rukh Khan pun sendiri dia sebenarnya yang memberikan kita kata idea-idea bagi menjayakan filem Om Shanti Om. Sebab apa, kalau korang tahu, mangsa ni sebenarnya adalah kawan, kita kata kawan baik dan pernah dia digandingkan dengan Shah Rukh Khan sendiri, iaitu Divya Bharti. Okay, so Divya Bharti ni dia ada berlakon satu cerita dengan Shah Rukh Khan tau, dan tajuk cerita tu adalah Dewana, which is cerita tu pun agak famous juga. Okay, tu dah akan cerita kat korang mengenai Om Shanti Om ni cerita pasal apa. Okay, which is kalau korang tahu cerita Om Shanti Om ni mengenai seorang lelaki, iaitu yang bernama dalam cerita tu adalah Om Kapoor. Kira kata macam kelahiran semula lah, and then kat dalam tu ada macam balas dendam apa semua kan, which is digandingkan dengan Deepika Padukone yang watak dia sebagai Shanti Priya. Okay, so kalau korang nak tahu, banyak sangat persamaan dan banyak sangat macam koinsiden lah. Okay, kita kata kat dalam tu menunjukkan mengenai kes yang berlaku dekat India, iaitu Divya Bharti. Kalau korang tahu, Divya Bharti ni dia seorang artis ataupun kita kata seorang seniman, senimawati kan. Tapi masalahnya dalam usia dia yang sangat muda dia telah meninggal dunia, and ramai yang anggap macam dia punya kematian ni adalah satu benda yang sangat-sangat misteri, macam cerita Om Shanti Om tu juga. Okay, so Putera akan cerita sikit lah siapa sebenarnya Divya Bharti ni. Jadi nama sebenar Divya ni adalah Divya Om Prakash Bharti, which is Om Prakash tu sendiri dalam cerita Om Shanti Om punya karakter, betul tak? Divya Bharti ni dia dilahirkan pada 5 Februari 1974 hingga 5 April 1993. Okay, kenapa jangka hayat dia terlalu pendek? Ya, sebab dia terlampau muda dan dia meninggal dunia pada usia dia 19 tahun. Divya Bharti ni sebenarnya dia dah startkan kerjaya dia ni sejak umur dia 14 tahun lagi. Tapi masalahnya, korang tahu tak, dia punya watak-watak yang dia dapat ni semua hebat-hebat, dan dia dapat anugerah wanita sulung terbaik, kiranya pelakon terbaik lah, senang cerita. Macam tu, faham tak? And dia ni menjayakan watak-watak dia ni bukan sebagai seorang budak tau, tapi watak yang dilakonkan tu adalah seorang perempuan yang dewasa. Jadi pada 5 April 1963, Divya Bharti disahkan meninggal dunia pada usia dia 19 tahun tau. Sangat-sangat muda. Okay, korang tahu tak sebab dia apa? Sebab dia adalah dia terjatuh daripada bangunan ataupun apartmen tempat yang dia tinggal tu. Okay, jatuh dari tingkat 5 dekat Versova, Mumbai. Tahu tak apa yang misterinya? Okay, dia katakan Divya Bharti ni tiba-tiba keluar pula satu isu yang dimana sebenarnya walaupun dia muda, walaupun baru berusia 19 tahun, tapi sebenarnya ramai semua yang assume yang dia ni sebenarnya dah bernikah ataupun dah berkahwin dengan seorang pengarah. Siapakah dia? Okay, nama dia adalah Sajid Nadiawala. Sampai sekarang Sajid ni masih lagi adalah, dan dia ni masih kita kata adalah aktif lagi dalam dunia-dunia industri ni. So kalau korang nak tahu, sebenarnya Divya ni merahsiakan perkahwinan dia. Tak tahulah sama ada betul kahwin ke atau tak, sebab masa dia meninggal, Divya ni sebenarnya dia masuklah dalam Islam, dia masuk Islam, and then macam pihak lelaki ataupun Sajid tu sendiri and family dia macam tak tuntut pun kematian terhadap Divya Bharti, dan tak ada seorang pun ahli family keluarga yang datang untuk tengok si kita kata Divya ni. Jadi family Divya pun buat keputusan untuk buat upacara kematian dia secara dalam agama Hindu lah. Kiranya dia pakaikan bunga apa semua. So apa yang misteri mengenai kematian Divya ni sendiri adalah, korang tahu tak sebenarnya ramai yang assume macam dia ni bukannya terbunuh ataupun
kita kata benda tu secara disengajakan, tak sengaja tapi disengajakan. Korang tahu tak, kiranya macam memang dirancang sebenarnya terhadap Divya Bharti. Sebab Divya Bharti ni masa ni dia punya nama tengah melonjak naik tau, kiranya baru nak famous and dia sangat-sangat muda. Tapi ramai yang cakap macam dia dah berkahwin kan, dah berkahwin dengan Sajid Nadiawala ni. And mungkin tak tahulah apa yang dirahsiakan apa. Tapi dalam cerita Om Shanti Om, kita tahu yang Depika Padukone tu dia bunuh sebabnya dia tak nak orang tahu pasal status pengarah tu sendiri. Dia tak nak. And tiba-tiba si Depika Padukone tu pregnant kan, jadi dia tak nak orang tahu yang dia dah kahwin and dia ada anak dengan Depika Padukone tu. So apa yang dia buat, dia bakar studio. And dekat studio tu sendiri kita kata tak ada satu orang pun yang dekat situ melainkan Shahruhan time tu. Tapi itu dalam cerita lah. Tapi apa yang nak beritahu korang, masa Divya Bharti ni, korang bayangkan tempat tu adalah Mumbai tau. Dan korang tahu Mumbai ni adalah satu tempat kita kata kota ataupun bandar yang memang busy dan memang sentiasa ada orang. Tapi kenapa masa Divya tu jatuh daripada bangunan tu, langsung tak ada pun siapa-siapa yang notice ataupun tahu. And korang tahu tak, Puteri ada buat macam research lah. Dua orang kenalan Divya ni, dia ada dekat apartmen yang kita kata sama. Tapi dia tak sedar yang Divya ni terjatuh daripada apartmen tu, daripada tingkat 5. Okay, dia kata dia galik lah tengok televisyen, tengok TV, sampai dia tak perasan yang Divya tu dah jatuh. Korang tahu tak, jatuh daripada balkoni rumah dia sendiri, tingkat 5 tau. Okay, jadi korang tahu tak, diorang kata diorang tak sedar. Tapi korang faham tak, sebelum Divya nak jatuh ke apa, takkan dia tak menjerit, takkan dia tak minta tolong. Maksudnya takkan korang tak dengar kan, macam Divya tu minta tolong ke apa ke, tolong tapi tak ada. So means apa kat sini, tak tahulah sama ada diorang, kadang kita tahu kan, mungkin bersubahat ke, ataupun memang betul-betul diorang ni tak tahu ke pasal kematian Divya. Kalau diorang tahu tu, maybe diorang boleh selamatkan nyawa Divya. So kalau korang nak tahu, Divya ni masa perjalanan dia nak pergi hospital, dia telah meninggal dunia. Sebab apa? Dia jatuh daripada balkoni walaupun tingkat 5, dan tingkat 5 tinggi Okay, dia punya tulang punggung dia patah, dia punya tulang rusuk dia patah. Dan korang bayangkanlah, setinggi tu kita manusia kalau jatuh jadi apa kan. Memang kita kata dalaman kita tu mungkin pecah ke apa. Jadi aku nak share sikit dengan korang mengenai fakta-fakta menarik mengenai cerita Om Shanti Om ni sendirilah. So yang pertama, korang tahu tak, cerita ni ataupun jalan penceritaan ni dibuat oleh Farhan, okay, which is yang buat cerita ni sendiri selama 2 minggu sahaja. Okay, cerita Om Shanti Om yang kita tengok memang gempak gila dan best sangat-sangat. And lagu dia, and dia punya kita kata macam-macam konflik ada, okay, suka duka, semua cerita dalam tu dibuat hanya 2 minggu saja oleh Farhan. Dan kita kata dengan dia punya kawan lah, iaitu Mustak Syekh dan juga Mayur Puri. Okay, so yang kedua, bikinan filem Om Shanti Om ni sebenarnya menggunakan bajet yang sangat-sangat besar. And ramai gila kita kata bintang filem yang ada dekat Om Shanti Om. Kalau korang tahu, ada satu lagu, okay, Om Shanti Om ni sendiri kita dapat tengok kat situ, yang di mana ramai gila artis-artis yang ada, yang kita kenal, okay, semua, okay, diorang semua keluar-keluar lah, macam kita kata tetamu-tetamu yang ada dekat Om Shanti Om tu. Terusnya Depika Padukone sebagai watak heroin dalam cerita Om Shanti Om. Okay, jadi Farhan ni dia dah rapat lah Shahruhan ni untuk jadi hero. Dia pening pula siapa nak jadi heroin untuk cerita ni. Dan dia tengok dekat Depika Padukone ni banyak ciri-ciri sebagai seorang kita kata perempuan India. Okay, nampaklah dia punya chemistry untuk bawa penceritaan jalan ni sebagai seorang Shanti Priya tu sangat-sangat terbaik and memang best. Dan kalau korang tengok cerita Om Shanti Om pun memang kita dapat menghayati sendiri cerita Om Shanti Om tu kan. Terusnya adalah A.R. Rahman. Okay, dia gagal jadi komposer utama. Korang tahu kan, dekat dalam setiap penceritaan, cerita Hindustan ke apa ke, ataupun cerita apa-apalah, kita memang akan ada soundtrack. Dan diorang ada macam India ataupun cerita Hindustan ni ada tersendiri dia punya lagu-lagu kan. Dan kita memang akan sukalah dengan lagu-lagu yang ada dekat dalam movie tu. Jadi kalau korang nak tahu, adalah perselisihan faham lah. Sebab kalau korang nak tahu, A.R. Rahman ni kita kata memang famous juga, okay, dan dia memang selalu buat-buat lagu ni
Okay, tapi dekat dalam Om Shanti Om ni macam ada perselisihan faham lah. Kalau korang nak tahu, benda yang paling menarik adalah Shakira. Korang tahu tak Shakira, okay, penyanyi tu sendiri, okay, dia sebenarnya macam dia nak join diri dia ni untuk melibatkan diri dalam cerita Om Shanti Om ni tau. Okay, jadi kalau korang nak tahu, lagu Dar The Disco tu, okay, Shahruhan nyanyi dalam tu, okay, lagu tu sendiri. Si Farhan ni dia nak Shakira ni join dia lah Om Shanti Om untuk buat lagu tu. Tapi malangnya Shakira time tu dia tengah buat tour satu dunia, buat persembahan lah, kita kata ada diorang konsert lah. So tak boleh clash dengan jadual si Shakira ni, okay. Om Shanti Om ni memang makan modal yang banyak lah, bajet yang besar. Sebabnya apa, dia ni memang kita kata jemput artis-artis semua yang famous-famous. Bila dah famous semua, dia punya tu mahal lah kan. Macam satu benda yang Om Shanti Om ataupun Farhan ni kecewa adalah sebab dia tak dapat nak jemput Amirhan dan juga Mak Suri Dizit. Maduri Dizit ke, aku tak tahulah sebut nama dia. Okay, so dia nak gandingkan lah supaya ada semua Han. Ada Shahruhan, ada Samahan, okay, dan ada Amirhan. Tapi Amirhan tak dapat nak datang kat tempat tu lah. Sebab dia tak boleh, time tu dia ada movie dia sendiri yang dia nak kena promote juga. Jadi kita macam kalau dia buat macam tu macam langgar kontrak lah, faham tak? Dan kalau korang tahu, Ajay Devgan pun dia nak masuk juga dekat dalam yang lagu Dewangi tu. Okay, so kalau korang tahu, dia tak jadi nak masuk. Ajay Devgan ni siapa? Ajay Devgan ni suami Kajol lah. Okay, so dia tak boleh nak masuk sebabnya dia tu best friend dengan kawan baik dengan Arjun Rampal. Jadi Arjun Rampal watak dia dalam tu kan sebagai seorang yang jahat. Okay, so dia tak nak lah. Dan terakhir sekali adalah mengenai kontroversi dan juga plagiat, iaitu mengenai copyright claim. Okay, Anush Kumar ni dia rasa macam merendah-rendahkan diri dia lah. Sebab Farhan ni dia buat macam aksi body double lah dekat filem Om Shanti Om. Dia katakan jalan cerita Om Shanti Om ni sangat sama dengan naskah ataupun kita kata filem yang nak dibuat, okay, kepada Shahruhan dekat tahun 2006. Cerita Om Shanti Om ni 2007. Jadi dia kata macam Shahruhan ni dia ambil benda tu and then dia bentangkan dekat Farhan untuk buat cerita Om Shanti Om macam tu, lebih kurang sama lah. Itu adalah fakta-fakta menarik yang ada dekat dalam cerita Om Shanti Om. So korang komen dekat bawah mengenai kes yang berlaku dekat dalam cerita Om Shanti Om sendiri. Dan siapa-siapa yang tak tengok, korang boleh tengok cerita ni kalau korang bosan ke apa. Sebab boleh tahu ada di antara korang yang macam memang tak minat cerita-cerita Hindustan. Tapi apa kata korang tukar selera and korang buka cerita Om Shanti Om ni, sementara nak menunggu berbuka puasa tu, bolehlah korang layan, menahan perut korang yang lapar dan juga tekak korang yang dahaga tu, bolehlah tengok cerita Om Shanti Om tu. Sebab mesti korang curious, kalau korang tengok video putri korang curious, oh Om Shanti Om cerita pasal apa? Ya ke pasal Divya Bharti? Memang boleh beritahu korang cerita Om Shanti Om sangat-sangat best and sangat-sangat terbaik lah cerita dia. Okay, even tengok banyak kali pun takkan pernah bosan cerita tu. Okay, dia ada sedih dia ada happy dia ada kita kata lagu-lagu dia semua best. Okay, jalan penceritaan dia sangat sedih. Okay, tiba-tiba ada kelahiran semula and macam-macam lah ada dekat dalam tu. So korang tengoklah cerita tu Okay, so korang thank you so much. Okay, kepada korang yang sentiasa support Putri, thank you so much. Jangan lupa tekan bell notification and juga tekan like. Kalau boleh korang komen dekat bawah nak Putri buat video apa lagi lepas ni. So korang thank you so much. Bye bye and Assalamualaikum. Bye.